riwayat daripada Allah SWT, diceritakan hadis baginda Nabi SAW. Hadis baginda Nabi SAW menyatakan, Nabi menyatakan apa? Nabi kata, iaitu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu siapa? Malam ni kita nak tengok sifat ahli syurga dan sifat siapa? Sifat manusia yang mendapat syurga. Dua benda tu je. Sifat ahli syurga dan sifat orang yang mendapat syurga. Empat ni. Empat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, insya-Allah pada malam ni kita nak tengok dulu. Yang pertama kita nak tengok siapakah yang selayaknya mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok. Yang pertama, iaitu hamba Allah. Hamba Allah yang mana? Hamba Allah yang macam mana? Cuba tengok. Wan naumu ilal qabri. Hamba Allah yang menjadikan tidurnya itu, dielakkan tidurnya itu supaya ada persiapan nak bertemu dengan Allah di alam mahsyar, di alam kubur. Siapa kata ni? Yang kata ni ialah, siapa dia nama? Namanya Hatim bin Al-Aqsam, nama dia. Hatim Al-Aqsam. Hatim Al-Aqsam ni sahabat Nabi. Dia bagi tahu, dia kata man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Dia kata ada 4 manusia yang apabila dia menolak ataupun dia mengenepikan 4 benda, maka dia akan dapat syurga. Siapa dia? Yang pertama. Yang pertama, orang wan naum ilal qabri, iaitu orang yang tidurnya itu digadainya semata-mata untuk melakukan dan membuat persiapan supaya dia mendapat syurga Allah. Tu dia. Tidurnya kurang. Pukul 4.30 pagi dah terjaga, dah bangun tahajud, Masya Allah. Pukul 4.30 pagi dah baca Quran sorang-sorang kan. Pukul 4.30 pagi dah menangis ke Allah Subhanahu Wa Taala malam-malam sorang-sorang. Pukul 4.30 pagi dia dah bersama dengan Allah. Pukul 4.30 pagi dia dah bersama dengan para malaikat yang bersama dengan dia. Pukul 4.30 pagi dia sedang menedah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang membentuk kebahagiaan di alam barzahnya sampai ke alam mahsyar. Masya Allah. Agak-agak ada dah ini. Agak-agak je lah ya. Yang ni ada Ustaz. Kita orang ada. Okey lah tu. Kalau ada macam tu, tahniah saya kata. Okay. Yang kedua siapa? Iaitu yang kedua, wal fakhru ilal mizan. Apa dia tu? Iaitu adalah juga wal fakhru ilal mizan. Apa maksud wal fakhru ilal mizan? Dia menidakkan kesombongannya itu semata-mata akan menjadikan berat pada timbangannya. Ya, siapa yang ada identiti ni? Identiti macam mana ni? Yang kedua ni, sesiapa yang ada sifat sombong dalam diri dia, sifat bangga diri dalam diri dia, dia menolakkan sifat tersebut semata-mata nak menjadikan diri dia itu apabila ditimbang amalan dia nanti berat pada timbangannya. Disebabkan dengan apa? Disebabkan dengan tidak sombongnya di ketika mana hidup di dunia ni. Maknanya dia tak sombong, hidup di dunia ni dia tak sombong. Itu orang yang apa? Itu orang yang bakal mendapat syurga Allah SWT. Bahkan memberatkan timbangannya sebab tak sombong. Timbangan amal kebaikannya pun bertambah berat, timbangan amalan kebaikan dia pun bertambah berat ketika mana di hari perhitungan amal di hadapan Allah SWT. Agak-agak ada tak sombong ni? Jangan ada sombong ya. Ipoh mali talak sombong. Orang Ipoh Ipoh mali talak sombong. Jadi maknanya jangan sombong-sombong. Macam mana nak elakkan diri kita daripada sifat sombong ni, Ustaz? Okey. Nak elakkan daripada sifat sombong ni, ketahuilah bahawasanya kita ini milik Allah. Dan segala apa yang kita miliki itu, kita merasai bahawasanya dia adalah milik Allah. Sebab itu, Ustaz ada dengar kata-kata ni. Pagi tadi Ustaz ada satu perbarisan di Sabah. Ada satu perbarisan di Sabah. Ada panglima tu cakap di dalam ucapannya. Dia kata apa? Ini kata-kata hikmah. Dia kata apa?
Apa dia kata? Jangan merasai pandai. Dia kata, jangan merasa pandai. Sebaliknya, pandailah merasai. Gitu. Lebih kurang macam tu. Maksudnya apa tu? Jangan kamu merasai pandai. Jangan duk rasa pandai sangat diri kita ni. Sebaliknya, kena pandai merasai. Faham tak tu maksudnya tu? Maknanya apa? Kita jadi seorang manusia yang merasai apa yang nikmat kita dapat tu, semuanya datangnya daripada Allah. Jadi kita nak sombong apa? Bila kita dah tahu kata semuanya tu milik Allah, nak sombong apa lagi? Bila kita tahu kita ni sendiri milik Allah, kita ni dijadikan daripada tanah, nanti kita nak kembali balik kepada tanah juga. Nak sombong apa lagi? Tak ada. Jadi itu antaranya lah ya, yang boleh mendidik diri kita supaya tidak sombong. Okay? Orang yang sombong, walaupun sebesar zarah tu ada dalam diri dia, sebesar zarah sombong. Man kana fi qalbihi misqala zarratin minal kibar fannaru aula bi. Sesiapa yang ada sebesar biji sawi sekalipun, apa dia? Perasaan sombong dalam hatinya, maka nerakalah menjadi keutamaan bagi dia. Itu dia. Yang ketiga apa? Yang ketiga warahah ila sirat, iaitu menggadaikan waktu rehatnya, menggadaikan waktu senang lenangnya, menggadaikan waktu apa? Waktu bersantai-santainya itu semata-mata membuat persiapan supaya dia boleh melalui di titian sirat dengan laju sepintas kilat. Maknanya apa? Dia gadai masanya dalam keadaan duduk santai-santai ni, dia gadai masanya. Dia buat apa? Dia santai-santai juga, tetapi tangan dia bergerak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Masya Allah. Dia santai-santai juga, tetapi hati dia sedang ingat kepada Allah. Dia santai-santai juga, tetapi selalu melazimi istighfar. Dia santai-santai juga, dia pergi duduk di tepi pantai, dia santai-santai juga, cuti-cuti juga, tetapi hati dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang membentuk tahap level lajunya di titian siratal mustaqim. Yang keempat, apa dia Ustaz? Yang keempat, wasyahwatuhu ilal jannah. Dia menolakkan segala kemahuan nafsunya semata-mata untuk nak mendapat syurga Allah SWT. Maknanya apa? Dia tolak segala kemahuan nafsunya. Dia tak merasai penting apa yang dikehendaki oleh nafsunya. Bahkan dia lebih penting apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Hebatlah macam tu. Kan? Jadi maknanya, walaupun santai, walaupun tengok TV, tapi masih zikir, tapi masih selawat, carry on. Proceed. Bagus. Itu amalan yang baik. Masya Allah. Kan? Sifat sombong dan riak, Ustaz. Apa tu? Bagaimana nak elakkan daripada sifat sombong ni, Ustaz? Jadi, itu yang kita sebut tadi. Jadi maknanya merasai apa? Merasai apa yang kita ada itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala.